Saya ingatkan dah pukul 5. Rupanya baru pukul 3 weh. Okey, terus dengan cerita dia. Bila saya tengok jam, okey, dah pukul 5 ni kan. Saya pun keluar siap-siap. Pakai abang kata, bawa tuala, bawa toiletries apa semua. Pergilah tempat mandi tu. Dan masuk dalam tu, saya tengok, lega weh. Sebab apa? Sebab dalam tu dah ada seorang manusia tengah basuh baju tau. Kusyuk gila dia basuh. Saya pun tegur lah benda tu kan. Basuh baju ke? Awalnya. Tapi benda tu diam je tau waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Dan sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak sampaikan cerita seram untuk anda semua enjoy. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Macam yang KSM katakan tadi, untuk kisah yang pertama ni, kita dekat Camp PLKN. Kat mana tu? Dekat Terengganu. Mungkinlah pada zaman sekarang ramai anda-anda yang dekat luar sana tu mungkin ramai yang tak pernah pergi. Apa itu Camp PLKN kan? Sebab sekarang dah lama dah tak ada Camp PLKN macam ni. Okey, kita terus dengan kisah dia. Pada masa tu tahun 2004 lah macam tu. Kira first year lah Camp PLKN ni diadakan. So saya ni dihantar dekat Camp PLKN kat Setiu. Sedih bang Hang, kata dia. Kenapa sedih? Sebab saya ni daripada Ipoh kot, kata dia. Berbaliklah pada cerita seram saya. Memandangkan kami adalah first group yang orang kata sampai kat sananya. Jadi kami ni tak ada bilik lagi. Yang kemah-kemah je yang ada. Cumanya waktu tu kiranya nasib saya ni kira lebih bernasib baik daripada orang lain lah. Kenapa? Sebabnya kemah saya ni betul-betul sebelah dengan toilet. Jadi saya ni pula jenis tak suka mandi-mandi kan waktu ramai-ramai kan. Lalulah konon-kononnya. Jadi saya akan pergi mandi sebelum subuh lagi saya dah keluar dah. Sebelum mana-mana manusia yang ada dekat dalam camp tu keluar nak pergi mandi. So waktu tu seperti biasalah, saya kalau keluar pagi mandi subuh, mandi pagi ni lebih kurang dalam pukul 4 pagi tau baru saya keluar. Saya dah keluar dah. Orang kata, kawan-kawan saya selalu tegur lah, kata dia, jangan berani sangat ni kan hutan, bukan kat rumah kau, kata dia. Tapi saya pun buat tak tahu je. Saya buat tak layan je lah. Orang tu kata waktu tu hati saya ni kental lah jadi nak dijadikan cerita lah. Dah lah satu pagi ni saya pergi mandi tau. Dan pukul 3 lebih pagi. Orang kata kenapa tau boleh pukul 3 lebih pagi? Sebab salah tengok jam waktu tu. Tak tahulah macam mana kan. Mungkin Allah nak duga kita lah. Nak duga saya waktu tu. Boleh tersalah tengok jam pula kan. Kerana waktu tu bila saya tengok jam, saya ingatkan dah pukul 5. Rupanya baru pukul 3 weh. Okey, terus dengan cerita dia. Bila saya tengok jam, okey, dah pukul 5 ni kan. Saya pun keluar siap-siap. Pakai abang kata, bawa tuala, bawa toiletries apa semua. Pergilah tempat mandi tu. Dan masuk dalam tu, saya tengok, lega weh. Sebab apa? Sebab dalam tu dah ada seorang manusia tengah basuh baju tau. Kusyuk gila dia basuh. Saya pun tegur lah benda tu kan. Basuh baju ke? Awalnya. Tapi benda tu diam je tau waktu tu. Dia benda tu continue je. Dia basuh kan. Saya pun pergilah mandi. Masuk dalam bilik air. Saya pun mandilah. Masa selesai saya mandi ni, saya nampak benda tu, orang tu masih lagi membasuh tau. Dia punya basuh baju tu macam beria benar dia punya membasuh tu kan. Biasa kalau kita basuh baju ni dengan malas-malas gitu kan. Tapi ni nampak beria dia punya ental tau.
Dan masa saya sedar tu, bunyi basuh baju tu macam sangat-sangat bersungguh tau. Dia bunyi macam saya cakap tadi, memang beria sangat tau. Tapi langsung tak nampak buih ke, tak nampak sabun ke, tak gunakan air langsung tau. Dan bila saya tengok lagi budak tu Astaghfirullahalazim, budak tu tak ada kaki weh. Waktu tu saya dah serius, lembik lutut waktu tu, nak berjalan rasa macam lutut nak tertanggal lah waktu tu kan. Tapi saya sempat cakap juga tau, sambunglah basuh ya. Saya dah nak pergi dah ni waktu tu. Dan benda tu boleh gelak pula. Kuat gila dia punya gelak tu. Rasa macam bergema-gema tau dalam toilet tu. And dia cakap apa tau, kau dah tahu kan? Saya terus lari. Memang orang kata tak cukup tanah saya lagi. Langsung tak pandang belakang dah. Sekejap terjatuh, tersandung akar kayu dekat situ. Tapi waktu tu memang tak rasa sakit, tak rasa apa. Orang kata sebab takut punya pasal. Dan lepas tu demam jugalah 2 hari macam tu. Dan sejak daripada tu saya tak pernah lagi orang kata pergi mandi seorang-seorang. Biar lambat, asalkan selamat. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. So Abang KSM nak sambung dengan kisah yang kedua. Dan kisah yang kedua ni, macam KSM katakan tadi, masih lagi kita berada dekat Kem PLKN. Okey, kita terus dengan kisah dia. Okey, Al-Kisah kata dia kan, saya dapat panggilan PLKN buat kali kedua kata dia. Saya punyalah happy, tak terkata dia punya happynya. Memang gembira sangat lah. Seriously, saya ni memang suka tau. Tapi saya masuk lewat seminggu sebab saya ni ada hal sikit waktu tu. Dan bermulalah hidup saya ni sebagai seorang pelatih camp di camp PLKN ni. Dan macam biasalah, kebanyakan camp PLKN ni semua ni tempat-tempat dia terperosok dalam hutan kata dia. Ladang lah, kelapa sawit lah, samalah lebih kurang macam camp yang saya pergi ni. Orang kata tapi taklah menggerunkan sangat. Sebab camp yang saya pergi ni dekat sikit dengan kawasan kampung kat situ. So saya pendekkan cerita lah. Pengalaman yang agak menerujakan saya ni, dan boleh kata seriau jugalah kata dia Okey, terus dengan kisah dia. Dah masuk kisah seram dia. Sebelum saya masuk ni, dah banyak tahu kejadian histeria yang terjadi dekat situ. Even walaupun kau duduk dalam solat, dalam surau ni, selepas solat maghrib ni pun ada juga gangguan tau. Jadi berdasarkan kawan-kawan saya lah yang dah masuk awal lagi ni, daripada hari pertama camp PLKN ni punya start ni, dia dah masuk. Kan saya tadi masuk lambat tadi kan, masuk lambat seminggu macam tu. Diorang punya cerita ni. Dan adalah satu malam tu, beberapa orang wirawati yang ada dekat sini ni, kat camp ni, diorang kena rasuk tau. Dan waktu diorang kena rasuk ni, diorang ni menari-nari tau. Menari macam mana tau? Korang pernah tengok filem apa tak yang mendalah tu menari kat tengah-tengah jalan tu kan? Seram weh. Diorang menari ala-ala style Inang ke Ulit Mayang ke, entahlah, tak tahu. Tapi yang dengan muka yang macam serius macam tu kan, dengan mata yang dibesarkan macam tu lah agaknya kan. Bayangkanlah macam manalah diorang punya lenggok waktu tu, dengan memek muka diorang waktu tu. Nasib baiklah saya ni tak ada masa ni waktu kejadian ni terjadi kata dia. Jadi saya pun pendekkan cerita lagi lah. Camp kami ni ada tasik tau, yang mana ex pelatih camp ni, mungkin dia orang tahulah betapa banyaknya benda-benda pelik kat sini kata dia. Camp lain pun banyak jugalah kan, tapi camp ni ada satu yang special dia kata dia. Dan kawan saya ni ceritalah yang dekat camp dia ni ada satu wirawati ni tengah mandi macam tu lah tengah mandi tau. Tapi dia tak cuci tuala wanita dia, orang kata pad dia lah dia tak cuci. Dan dia toleh waktu dia tengah mandi, dia toleh ke belakang, tiba-tiba dia nampak ada hantu tengah jilat pad dia tau. Dan apa lagi dia waktu tu dah nampaknya tu, dia pun terus berlari keluar tau, dalam keadaan bugil tau. Dan wirawati ni menyuruk kat belakang pokok macam tu. Tak tahulah macam mana kan susunan dom lelaki dengan perempuan kat situ, bilik mandi, kantin dan lain-lain kat situ lah. Tapi kawan saya beritahu masa perempuan tu tengah lari, kawan saya waktu tu dengan beberapa orang wira dan jurulatih lelaki ada lepak dekat-dekat kawasan pokok tu lah. Bayangkanlah bila sang lelaki-lelaki ni tengah dapat tengok free show macam ni, kesian tau wirawati tu kan. Dan jurulatih tu tak tengok sajalah of course lah kan, dia ambil tuala, dia balut
kan, dia bagi perempuan tu tuala lah. And maybe adalah lagi kot jurulatih perempuan yang pergi orang kata tenangkan dia lah. Dan melalut pula cerita saya ni kata dia kan. Okey, dia cerita pasal camp orang lain lah. Okey lah, sorry kata dia. Okey, berbalik kepada camp saya tadi lah. So, budak-budak ni cerita tau, dekat camp tempat yang kami duduk ni sekarang ni, ada jin yang menghuni tasik dekat camp kami ni. Yang mana pendengar-pendengar ni tahu kat mana kedudukan camp ni, dia kata korang diam je lah. So, masa kejadian jin ni masuk dalam badan seorang wirawati ni lah, semua jadi gerun tau. Jin ni boleh tahu tau siapa solat, siapa tak solat, siapa yang sembunyi dalam dom waktu solat kan, dan siapa buat maksiat, siapa tak cuci, tak buang pad ni dengan elok, macam-macam lah yang jin ni tegur tau. Kiranya macam jin ni menumpang badan wirawati ni, orang kata sebagai untuk nak menegur kita orang ni yang abaikan suruhan Allah. Ya, saya waktu ni confuse jugalah. Kenapa saya confuse Sebab saya ada dengar lah satu ayat kat TV tu, kata dia ustaz cakap lah kat sekolah pun dia cakap macam ni lah, ustazah kat sekolah kata dia sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kan, korang pernah dengar tak? Kan? Jadi jin kat camp saya ni, kata dia suruh kita solat, suruh kita buat baik apa semua kan. Tapi ayat ni mengatakan kalau kat dunia jin ni, dunia jin lah manusia yang paling jahat ni lah yang paling baik perangai dia dekat dalam dunia jin lah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, kita sambung semula cerita dia. Okey, saya kesian jugalah dekat wirawati ni. Selalu tengok dia macam melihat-melihat macam tu tau. Bunyi-bunyi badan dia kan, bunyi tengkuk dia kan, meletup-letup kan tu kan. Dengan tangan-tangan dia apa semua. Dan dia ni jadi pendiam tau. Renungan dia punyalah tajam kan. Kalau korang kena renung dengan dia, terus meremang tu rasa dia. Seram sejuk terus rasa dia. Dan masa solat ni, dia solat juga tau, pakai telekung apa semualah Even jin yang menghuni dalam badan itu, sebenarnya kalau mengikutkan cerita dia orang cerita pada saya, jin yang menghuni dalam badan itu jin lelaki, jin jantan jin jantan. Dan jin tu ada nama tau. Tapi saya tak nak mention dekat sini lah kata dia. So, saya ada pandang dia tau. Masa ustaz tengah bagi tazkirah malam tu lepas maghrib, biasalah kan ada bagi tazkirah apa semua kan. So, saya ada terpandang lah kakak ni kan, ataupun wirawati ni sementara nak masuk solat isyak tu kan. So, saya pandang dia, orang kata guna peripheral vision pandangan daripada tepi lah. Taklah pandang direct ni tu, tapi pandang dia daripada tepi macam jeling-jeling gitulah Tiba-tiba saya nampak dia terus toleh kat saya waktu tu kan, dengan kepala dia macam ni saya ingat. Dan waktu tu saya punyalah terkejut. Astaghfirullahalazim. Dan cepat-cepatlah waktu tu saya buat pandang depan tau. Macam khusyuk sangat lah. Macam tak perasan langsung yang benda tu akak tau, ataupun wirawati tu tengah pandang saya tau. Saya pandang je ke ustaz waktu tu. Dia punya seram tak payah cakap lah. Of course memang seram remang waktu tu kan. Disebabkan dia ni asyik disinggah dengan jin tu. Jin tu asyik merasuk dalam badan dia ni. Jadi pihak camp saya ni suruhlah family dia datang ambil dia dan balik rehat untuk beberapa minggu lah. Kat rumah wirawati ni okey je tau. Family dia cerita lah tak ada apa-apa, tak pernah kena gangguan ke apa. Tapi adalah sikit-sikit kadang-kadang jin tu akan datang jenguk-jenguk dia lah. Menakutkan juga kan, kata dia kan. Dan jin tu lah sebenarnya, jin tu kalau ngikut yang dia orang cerita lah, jin tu sebenarnya dah tua dah, pangkat ayah-ayah kita orang dia kata dia. Dan jin tu ada anak. Dan dia anggap wirawati ni lebih kurang macam anak dia je sebenarnya lah. Based on what she told the rest of us lah. Ini pasal wirawati tu cerita kat kita orang lah. Masa dia pulang ke camp semula ni, lepas tu wirawati ni diperintahkan oleh pihak camp untuk berehat dekat rumah dia je. Tak payah pergi PLKN lagi. Dan saya ni kalaulah diberikan peluang lagi sekali, orang kata nak pergi juga, kata dia. Orang kata nak pergi lagi, best tau, sebab seronok sangat. Dan saya dapat penghormatan untuk mengibarkan bendera masa acara penutup program latihan. Dan kami gunakan Flying Fox untuk kibarkan bendera. Seronok tu. Sekian sahaja cerita pasal jin dekat tasik ni. Sorry lah kalau tak ada, orang kata tak mengembangkan bulu roma anda. Jadi jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Baik, ini adalah kisah yang kedua. Harap anda terhibur. So, saya sambung dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang
ketiga ni. Kisah yang ketiga ni pasal roommate kata dia. Okey, kita terus dengan kisah ni. Okey, kisah ni berlaku pada tahun lepas dan masa tu saya masih lagi menuntut dekat sebuah universiti dekat utara. Jadi je nak dijadikan cerita lah, asrama dekat sana ni hanya ada 2 orang je sebilik. Jadi saya dengan roommate saya ni nama Nat tu biasanya singkatan untuk Nadia lah agaknya. So roommate dia nama Nat lah. Plan nak pergi study tau. Nak study malam tu pukul 12 ke atas lah macam tu. Jadinya memandangkan esok pagi ni first thing kita ada test dekat tempat kita ada ujian lah macam tu. Lagipun memanglah time tu otak masih fresh lagi kan. Jadi malam tu saya duduk kat meja study saya je lah dan Nat pula duduk dekat meja study dia. Jadi waktu tu bilik memang sunyi lah. Orang tengah study, bukan orang tengah buat disco, buat berparti kan. So bilik memang sunyi sangat tau. Tapi adalah juga dengar bunyi bising-bising kat luar tu kan. Yelah, biasalah kat asrama kan, dengan suara kawan-kawan duk berlari bergurau-gurau. Biasalah asrama perempuan kata dia. So lepas 30 minit macam tu, saya ni tengah-tengah study biasalah, rasa mengantuk yang amat. So saya toleh belakang, tengok si Nat ni. Waktu tu si Nat ni masih duduk tau, menghadap nota dia je. Dengan tekun, dengan telitinya dia membaca nota dia kan. Sebab mata ni waktu tu dah tak dapat sangat nak buka, dah tak larat sangat, rabak sangat kan. So saya teruslah baring je dekat atas katil sambil baca nota saya. Dan beberapa saat lepas tu terus terlelap terus masuk ke dalam mimpi kata dia. Dan pagi tu lepas solat subuh tadi, Nat terus tanya saya tau, kata dia, kau tidur pukul berapa semalam? Kata si Nat lah. Dan saya pula jawab, rasanya awal kot dalam pukul 12.30 gitulah. Sebab mata aku semalam dah tak larat sangat ngantuk sangat rasanya. Lepas tu Nat lagi kata, ya je kau ni, aku tidur pukul 3 kot semalam. Tapi aku tengok kau pukul 3 tu kau tengah study lagi kat meja kan. Dan waktu ni si riak muka si Nat ni macam terkejut tau macam tu kan. Dan saya jawab lagi tau, mana ada sih, serius lah, aku tidur awal lah semalam. Mata aku semalam dah macam tak boleh nak buka dah, tu yang aku tidur awal. Dan si Nat tu jawab lagi sekali, ke kau mengigau bangun setiap study semalam, kata dia kan. So saya jawab lagi, tak ada makna ni lah, aku tidur lena kot semalam. Dan Nat kata pula, biar betul kau ni, sebiji muka macam kau, rupa macam kau, study pun gaya macam kau. Patutlah aku tegur kau tak layan semalam. Dah lah membongkok semacam je kan semalam. Seram pula aku tengok kau ni kan. Aku waktu tu bila aku tanya kau tak jawab. Aku jadi macam rasa hairan lah. Dah lah duduk pun keras, tegak, membantu macam tu je kan. So saya macam tu dah start mengembang tau. Memang dah rasa takut lah. Yelah sebab kita orang nak duduk kat situ lagi kan besok-besoknya. Memang bergembang habis lah waktu tu. Menurut kata Nat lagi lah, lepas dia tegur je benda tu, dia pun dah rasa lain macam tau. Dan nak kata yang dia yang mengigau ke, dia kata tak pula. Sebab lepas dia tanya tu, dia perhati je dekat makhluk yang merupai saya tu. Dia perhatikan benda tu lah. Dan dia fikirlah, saya mungkin dia kata waktu tu dia rasa mungkinlah saya ni tengah merajuk dengan dia, terasa hati dengan dia ke. Sebab bila dia tanya tu dia tak jawab kan, saya tak jawab kan. Tapi bila dah macam tu dia buat tak tahu je tau. Nat pun ambil keputusan nak baca nota sambil baring je lah dekat katil dia. Dan beberapa minit lepas tu dia pun terus tertidur, sama juga macam saya. Dan banyak jugalah kejadian berlaku dekat sana, dekat asrama kami ni, yang pernah saya alami dan saya dengari lah. Mesti banyak lah, biasalah budak-budak asrama Tapi kami buat tak tahu je waktu tu. Yelah kan, nak belajar kan. Apa pun alhamdulillah lah, setakat ni kami tak adalah orang kata kena teruk lagi. Cuma usik-usik manja gitu je. Yang pasti kena selalu amalkan ataupun baca ayat-ayat Al-Quran. Moga dijauhkan perkara-perkara yang tidak diingini, insya-Allah. Amin. Okey, baiklah. Ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap anda terhibur dengan kisah-kisah yang ini. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.